Hai guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto here. So aku nak ucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan yang ke-63 untuk rakyat Malaysia. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, jagalah keamanan yang kita kecapi sekarang. Jangan sampai ada anasi-anasi luar yang mampu untuk mengeksploitasi pemikiran mindset minda kita. Apa benda aku cakap ni? Alright guys, macam mana video lepas pasal Shank's konspirasi yang derive from this segment which is KS Question Corner. Sebab tu aku appreciate sangat-sangat korang punya soalan. So ada soalan-soalan yang aku akan jawab directly melalui platform atau melalui segmen ini which is KS Question Corner, dan ada juga yang aku akan tackle that soalan in a special video untuk jawab dengan lebih panjang, dengan lebih detail. So kalau soalan-soalan tu aku beritahu tak jawab lagi, aku minta maaf lah. Memang insyaAllah aku akan buat video special untuk tu. Dan korang, satu benda lagi yang aku nak bagi tahu, which is the giveaway is still on, baby! Let's go! Giveaway still on, brother! So korang, macam biasa korang boleh spam, sebelum korang spam, korang kena komen lah dulu pendapat korang tentang video ni. Dan juga korang boleh bagi pandangan korang untuk next video aku, what content should I do next. Dan juga korang boleh spam komen korang banyak-banyak supaya korang berpeluang, berpotensi untuk memenangi giveaway tersebut. So syarat dia still sama, korang kena follow IG aku Kimi Skoverto, dan follow IG uncle.hipster.store yang merupakan penaja untuk video kali ini. Dan juga korang subscribe this channel dan komen banyak-banyak supaya korang berpeluang untuk memenangi giveaway tersebut. Dan kepada yang baru sampai ke channel ini, aku ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to Kimi Skoverto channel, the one and only yang insyaAllah akan capai 100,000 subscribers sebelum 2021. Guys, I'm aiming in that figure, so I hope you guys can bring me there. Ayo, jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuzo! Yaruramo! Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Right, soalan pertama datangnya daripada Amzar 2008. Kalaulah Luffy join Kaido, apa pangkat Luffy dalam Beast Pirate? So in my opinion, kalau Luffy join Kaido dalam Beast Pirate, sekarang pun kita tahu yang Beast Pirate ni dia punya konsep lanun dia adalah daripada berkonsepkan game board punya konsep, dan juga daun teruk punya konsep, which is kita ada King, Queen, Jack, Joker, lepas tu kita ada The Numbers. Cuma dekat dalam kru tu kita masih lagi tak tahu siapa Ace dekat dalam kru tersebut. So pada pandangan aku, mungkin Luffy sesuai untuk menjadi Ace dekat dalam lanun Kaido. Tu pun kalau dia nak join Kaido, which is very impossible lah, sebab Luffy dia ada dia punya plan tersendiri kan. So that is my answer lah. Next question datangnya daripada ZS Imran 01. Assalamualaikum bang Kimi, nak tanya kenapa Aokiji left Marine dan join Blackbeard. Adakah Aokiji ada rancangan dia sendiri untuk tumpaskan Blackbeard, ataupun dia tak boleh terima serve under Fleet Admiral Akainu yang berbeza ideologi? So sebelum ni aku dah cerita berkenaan dengan moral justice dan juga absolute justice. So in this situation, of course Aokiji berpandangan moral justice dan juga Akainu berfahaman absolute justice. Cumanya kat sini kat soalan ni, pada pandangan aku, sebab apa Aokiji left group daripada Marine, dahlah dia left Marine, lepas tu dia join pula Blackbeard, one of the Yonko, one of the pirates that threaten the world government dan Marine itself. Bila dia sampai dekat Marineford tu, dia sampai nak hancurkan Marineford tu, kalau kita boleh perasan kan. So in my opinion, sebab apa this admiral dia resign daripada Marines, lepas tu dia resign, lepas tu dia join pula Blackbeard, pada pandangan aku adalah kerana mungkin dia nak jadi spy dekat dalam Blackbeard punya pirate, dan under arahan ataupun under cadangan siapa? In my personal view lah, in my personal view, aku rasa under cadangan daripada Akainu sendiri. Alright, mungkin korang setuju atau mungkin korang tak setuju.
Aku dah beritahu sebelum ni, moral justice and absolute justice. Dua-dua ni boleh diterima oleh world government as long as the moral justice punya thought tidak menghina world government. So, dekat dalam ni walaupun pendirian pemahaman mereka berbeza, tapi mungkin benda ni mereka boleh terima lagi. Macam Aokiji, dia boleh lagi terima cadangan daripada Akainu untuk join Blackbeard. So, atas tujuan apa Akainu join Blackbeard? Pada pandangan aku, yang pertama, sebagaimana Don Quixote Corazon, dia join Doflamingo, Don Quixote Doflamingo sebagai lanun dia untuk jadi spy. Begitu juga X Drake untuk join Kaido sebagai spy. Begitu jugalah Aokiji, Admiral, yang pura-pura resign daripada Marine dan join Blackbeard sebagai spy dekat dalam kru Blackbeard. Untuk apa? In my opinion, yang pertama, sebab dia nak monitor pergerakan business underworld. Sebab sebagaimana yang kita tahu, business underworld ni sebenarnya dia sangat-sangat memberi kesan ataupun memberi threat ni apa, ancaman kepada world government dan juga masyarakat sejagat di dalam dunia One Piece tu juga. Kalau korang perasan lah, pasal apa? Diorang punya business ni involving mass destruction, mass killing. Korang boleh tengok lah masa dekat Pang Hazard tu, si Caesar Clown, dia menciptakan senjata yang satu nama dia Koro tak silap aku, satu lagi senjata yang bernama Shinokuni yang boleh menghasilkan sejumlah besar punya destruction dan juga kematian yang besar, sebagaimana yang digunakan oleh Jack masa dia datang ke Minx untuk, dan dia telah menggunakan senjata tersebut untuk menang dalam pertarungan itulah, pertempuran itulah. Dan dia kalau Straw Hat tak datang awal, mungkin seluruh Minx tu akan mati. Alright. Begitu juga dengan Shinokuni, apabila dia meletus dekat Pang Hazard, dia boleh tengok beberapa orang kat situ telah bukan beku, jadi batu tak silap aku, kan? Makna dia, Aokiji dia join Blackbeard untuk monitor pergerakan underworld. Siapa dia punya player-player dekat dalam underworld, siapa dia punya key person yang jadi apa, orang panggil tekong lah, jadi apa, tekong lah kan, tekong dekat dalam underworld ni. Siapa mastermind dekat dalam underworld ni? Macam mana kita tahu itulah, jadi macam ada senjata Koro, ada senjata Shinokuni, Smile pun bahaya juga kan, sebab macam mana kita tahu dia boleh tukar orang jadi pledges kan, dia boleh tukar orang jadi certain punya kekuatan. Dan selain itu juga, tujuan Aokiji join Blackbeard adalah untuk dia monitor kan, sejauh mana kekuatan Blackbeard ni, yang mana telah memberi ancaman kepada world government supaya diorang boleh tackle dia, supaya diorang boleh tahu kelemahan dia, macam mana nak bunuh dia, macam mana nak jatuhkan dia, dan juga dia nak tahu pergerakan dia, macam mana Blackbeard ni, apa plan dia, apa mission dia, dan dia punya keupayaan Devil Fruit dia, macam mana dia dapat capai benda tu kan. Benda ni pun tak pelik tau, tak pelik, sebab masa Akainu jumpa Gorosei yang kita boleh tengok dalam arc yang sebelum ni, bila Akainu jumpa Gorosei kan, dia marah-marah Gorosei, dia tanya siapa yang bagi tahu, yang buat false report ni pasal lepas tu Doflamingo resign daripada Shichibukai kan. Lepas tu, adakah orang yang lagi tinggi position dia daripada korang yang suruh kami buat sekian-sekian, benda ni memalukan lah, apa benda, jangan sampai jeopardize aku punya jawatan sebagai Fleet Admiral dan sebagainya. Dia beritahu macam tu. Lepas tu Gorosei sound dia balik kan, kau cakap lebih, padahal kau punya Navy sendiri, kau punya crewmate sendiri, kau punya, yalah, daripada anggota Navy sendiri pun dah keluar daripada Navy, lepas tu join pula geng-geng lanun, dan bukan geng lanun biasa, Yonko pula tu. Benda ni memberi kemaluan kepada korang. Lepas tu Akainu dia tak cakap banyak tau, dia just cakap lepas tu dia dekat mana dan apa dia buat sekarang itu none of our concern. Dia cakap macam tu je. Lepas tu dia terus tukar topik benda lain kan, menunjukkan yang dia mungkin dia up to something dengan Aokiji ni. Mungkin Aokiji left Marine adalah terancang tau, dirancangkan. Bukan sebenarnya Aokiji dia tak left Marine saja-saja, tapi dirancang. So that is my answer lah. Bang Kimi, Shanks akan datang ke Wano tak dalam perang terbesar tu? Soalan daripada Nazrin. Rasa-rasa pada pandangan aku lah, aku berat tau, berat mengatakan yang Shanks akan datang ke Wano. Bukan apa, pasal yalah, lepas Shanks tahu berita tentang Luffy menjadi Goku, menjadi Emperor yang kelima, dia dah tengok bounty Luffy, lepas tu dia cakap tak lama lagi Luffy kita akan jumpa. So tak lama lagi tu bila kan? Bagi aku Wano lah yang paling tak lama lagi pun kan, yang paling terdekat pun aku rasa. Dan juga Luffy punya nyawa dalam bahaya pun dekat Wano lah juga. Dia nak berhadapan dengan dua Yonko.
So pada pandangan aku kat situlah di mana Luffy akan jumpa semula Shanks dan Shanks akan turun ke Wano. I'm just saying. Kemudian daripada Ikmal Ma'ruf, apa beza Cyber Paul 9 dengan Zero? Okey, Cyber Paul Zero diketuai oleh Rob Lucci, manakala Cyber Paul 9 diketuai oleh Spandam. Lepas insiden NS Lobby, Cyber Paul 9 telah dibubarkan dan sekarang ni sebagaimana kita tahu ada Cyber Paul yang baru iaitu Cyber Paul 9 Cyber Paul 0 yang mana dia first introduce masa dekat Dressrosa. Dan perbezaan antara Cyber Paul 0 dengan 9 ni, obviously lah Cyber Paul 0 ni lebih kuat daripada Cyber Paul 9. Cuma dia punya ahli dekat dalam Cyber Paul 0 tu ada beberapa figure yang masih misteri lagi, 4 atau 3 figure yang diorang pakai topeng tribal tu kan. Kita tak tahu siapa diorang tu, ada yang tinggi dan Cyber Paul 0 dengan 9 persamaan dia both diorang specialize in assassination lah. Soalan seterusnya daripada Kin Adam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Betul ke Aokiji mata-mata bagi pasukan revolusi? So jawapan aku yang tadi itulah. Aokiji ni dia ada plan dengan Marine, sebab tu dia buat macam dia resign daripada Marine. Dan dia punya reasoning pun kukuh dan Blackbeard tak perlu persoalkan, tak perlu nak uji dia punya kesetiaan kepada Blackbeard ataupun nak uji dia punya betul ke dia join Marine betul-betul, pasal yalah pertarungan 10 hari kan, 10 hari 10 malam berlaku kat Pang Hazard yang mana mengubah climax dekat Pang Hazard tu secara selama-lamanya kan. Ada part yang bergunung berapi, ada part yang betul sejuk kan. So itu meyakinkan semua pihak lah, kalau macam semua orang yakin yang Aokiji ni memang dia ada grudge, memang dia ada dendam dengan Marine, dia ada dendam dengan Akainu. Mungkin itulah yang betul Aokiji dengan Akainu nak cuba create kan, in order to tackle Blackbeard. So aku tak rasa dia pasukan revolusi, tapi aku sekarang ni lebih berat yang Aokiji ni dia sebenarnya still dengan Marine. Ini pendapat aku sekarang ni lah, ini my stand right now. Saiful Mohtar, Yamato anak Big Mom ke Kaido Big Mom suami isteri? Aku personally aku tak rasa yang Big Mom ni adalah isteri kepada Kaido, walaupun sebelum ni kita tengok masa dekat Rock's Pirate dulu Big Mom ni bukan main jambu lagi kan. Sekarang ni tak tahulah, tiba-tiba dia gemuk, mungkin terlajak makan Moripan ke apa kan. Baking powder ke kan, tiba-tiba gemuk macam tu. Yelah dia kan suka makan kek lah apa semua kan. So aku tak rasa yang Big Mom tu adalah isteri kepada Kaido, dan aku juga tak rasa yang Black Maria tu adalah isteri kepada Kaido. Pada pandangan aku, isteri Kaido ataupun mak kepada Yamato ni adalah orang yang baru. Sebagaimana kita tahu, Big Mom bagi tahu masa dekat dalam chapter 907, dia bagi tahu yang Kaido ada hutang besar dekat dia, and lifetime punya hutang. So mungkin hutang tu ada kena-mengena dengan dia punya bini kot. I'm not sure, I'm just saying. Alright. Haziq Muazzim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kenapa Blackbeard boleh menggunakan lebih daripada satu buah devil, dan adakah dia akan datang ke Wano untuk mengambil buah devil Kaido selepas kematian Kaido? Terima kasih. So untuk menjawab soalan ni, kita pergi ke soalan yang kedua dulu. Adakah dia akan datang ke Wano untuk mengambil buah devil Kaido selepas kematian Kaido? So adakah dia akan datang? Blackbeard akan datang ke Wano? Bagi aku of course dia akan datang ke Wano, sebab dekat Wano lah berlakunya pertempuran, dan pertempuran antara mereka-mereka yang memakan buah devil yang bagi aku ada yang mythical kan, ada yang ancient, banyak gila ancient kat situ. Dan kat situ juga ada orang-orang yang Blackbeard nak jatuhkan, antaranya Luffy. So of course dia akan datang ke Wano, dan juga dia akan tak sure sama ada nak ambil buah devil Kaido ke tak, sebab sekarang pun kita tak tahu sama ada Kaido pemakan buah devil ke tak, ataupun memang dia seekor naga ke macam mana kan. So kalaulah Kaido ni pemakan buah devil mythical Zoan jenis naga tersebut, so pada pandangan aku memang Blackbeard target ataupun aim sangat-sangat lah buah devil Kaido ni kan. Dan dia tunggu masa je Kaido akan kalah, tertewas ataupun nyawa-nyawikan macam mana Whitebeard. Dia akan pergi habiskan riwayat kawan tu dan sekop dengan kain hitam macam dia buat sebelum ni, ambil buah devil Kaido. Mungkin macam itulah kan.
Dan soalan yang pertama tadi, saya nak tanya kenapa Blackbeard boleh menggunakan lebih daripada satu buah devil. So, macam mana Blackbeard boleh makan lebih daripada satu buah devil? Bagaimana kita tahu, it is impossible kalau kau makan lebih daripada satu, kau akan mati kan? Bagaimana yang diterangkan sebelum ni lah. Cumanya, pada pandangan aku, Blackbeard ni boleh makan 2 buah devil. Aku tak rasa buah devil Gura-Gura no Mi tu dia makan. Aku tak rasa dia makan buah devil tersebut. Aku rasa okey, ni berbalik kepada curse berbalik kepada kutukan, curse yang terdapat pada pedang Sandai Kitetsu yang Zoro pegang tu. Jadi mungkin pedang Zoro tersebut mempunyai curse yang menyebabkan dia mampu berubah menjadi Ashura kan. Kita tengok dia boleh berubah jadi 3 badan kan. Lepas tu ada berapa? 9 tangan. 2, 4, 6 tangan kan. Jadi some sort of devil ataupun Ashura mode tu kan. Begitu juga dengan Cavendish, Cabbage Kun. Yang mana dekat dalam pedang dia pun ada kutukan juga, ada curse juga menyebabkan dia boleh transform into Hakuba kan. So, same goes to Blackbeard. Blackbeard, kalau kita perasan, apabila Whitebeard mati, dia orang serkup Whitebeard dengan satu kain hitam dan Blackbeard masuk ke dalam kain tersebut bersama-sama dengan Blackbeard, dan bila dibuka, Blackbeard dah occupied the kuasa of Gura-Gura no Mi tu. Sebagaimana yang kita tahu, apabila kematian seseorang, so buah devil akan travel ke nearest buah tau. Bagaimana kita tengok Smiley sebelum ni lah kan. Smiley bila dia mati, dia punya kuasa Sara-Sara no Mi tu, model Axolotl tu, meresap ke dalam satu buah apple yang terdekat, yang ada kat situ kan. So mungkin pada pandangan aku lah, mungkin curse bahan senjata, bukan senjata apa, benda curse yang ada dekat Blackbeard ni yang memerangkap buah devil Gura-Gura no Mi milik Whitebeard tu adalah cincin yang ada kat tangan dia, possibly. Sebab apabila korang boleh tengok scene kat sini, bila Blackbeard dia nak tunjuk kuasa Gura-Gura no Mi, dia beritahu, "Behold, I want to show you the greatness power of Gura-Gura no Mi." Lebih kurang macam tu lah. Ya ke dialog macam tu? Lebih kurang macam tu lah Dia tunjukkan tangan dia, mengisyaratkan yang power tu terletak dekat dalam cincin dia. So, sebagaimana buah devil ataupun kekuasaan devil ni boleh berada ataupun boleh berada pada benda-benda yang tak bernyawa, macam pedang Ashura tadi, macam pedang Cavendish tadi, Hakuba. Begitu juga benda-benda yang tak bernyawa macam cincin milik Blackbeard. So dia telah perangkap buah devil Gura-Gura no Mi tu dekat dalam cincin dia, membolehkan dia menggunakan buah devil Gura-Gura no Mi. Ini pada pandangan aku, okey? Soalan seterusnya, Izan F98, lepas habis One Piece abang terus pencen ke buat teori ni semua? Okey, lepas habis One Piece tak adalah aku nak pencen daripada buat teori. Mungkin aku akan buat anime-anime lain ke, ataupun kita boleh teruskan bercerita berkenaan dengan One Piece, walaupun even the story is already over. Sebab kita pun One Piece ni banyak lagi misteri-misteri yang belum dirungkai. So kita boleh buat teori-teori, spekulasi-spekulasi yang mungkin boleh diterima pakai dan mungkin orang berminat untuk mendengar. So the answer is, if you guys are willing to listen from my celoteh until then lah aku akan teruskan buat konten pasal One Piece. Then so that is all up to you. Selagi korang nak mendengar, selagi itulah aku sudi untuk bercerita. Even One Piece, siri One Piece dah habis. Alright. Faizal_AFYQ, salam bro, nak tanya, luka mana yang paling parah berlaku pada Zoro masa lawan Mihawk ke ataupun Kuma? So in my personal view, luka yang paling parah sekali aku rasa yang diperolehi oleh Mihawk. Sebab apa? Mihawk adalah the greatest swordman in the world, dan pedang yang melibas badan Zoro tu adalah pedang terbaik di dunia. Pedang yang berada di kelas Saijo O Wazamono yang bernama Yoru, dan Yoru tu bukan pedang biasa, pedang yang disalut dengan haki yang kekal, membuatkan pedang tu menjadi pedang berwarna hitam, Kokuto. Berbanding pula dengan serangan Kuma yang dia, tak silap aku, masa dekat trailer Bark Arc, Kuma dia spare nyawa Luffy dan dia bagi tahu dekat Zoro untuk Zoro menjadi galang ganti kepada Luffy, dan Kuma telah mengeluarkan seluruh
kesakitan dan kepenatan yang ada dalam tubuh badan Luffy sepanjang tempoh thriller bug arc tu, sepanjang tempoh dia berlawan dengan Moria tu, dia keluarkan. Lepas tu Kuma bagi sikit. Nah kau rasa bergegar tubuh member kan, bergegar-gegar, bergetar-getar kan. Lepas tu Zoro dia masuk dekat dalam kesakitan dan kepenatan yang sepanjang tempoh Luffy berada dekat dalam thriller bug arc tu, yang mana dijelmakan dalam bentuk paw kan, PAW tu kan, paw no mi. So bagi aku kecederaan yang diterima oleh Mihawk lah yang lebih menyakitkan Zoro kan, berbanding dengan Kuma. Ini pandangan aku. Korang bebas untuk komen otherwise. Okey, aku tak ada masalah. Soalan seterusnya, bila gelaran The Nine Red Scabbards diberi, sebelum Oden mati ke selepas Oden mati? In my personal view, sebelum Oden mati. Pasal sebelum Oden mati, 9 samurai inilah yang telah travel untuk pergi menuntut bela menuju ke Onigashima, tetapi Kaido telah mengetahui plan mereka, menyebabkan Kaido sendiri datang dan menyerang mereka dekat dekat hutan Udon, dan menyebabkan itulah diorang kalah kat situ dan dipenjarakan apa semua. So gelaran The Nine Red Scabbard ni diberikan sebelum Oden mati, dan sebelum Toki mati juga. Tak sure dia mati ke tak. Ada teori. Dan sebelum Toki dilenyapkan dia punya karakter for a while ataupun untuk selama-lamanya, kita tak tahu kan. Toki pun bagi tahu behold nanti 9 bulan akan lebih kurang ayat tu lah, tapi ayat dia 9 juga. So aku rasa gelaran Nine Red Scabbard ni diberikan sebelum Oden mati. Soalan seterusnya daripada Saiful Mohtar. Salam Bang Kimi Skoverto. Waalaikumsalam. Mak Luffy Ivankov ke? Mak Luffy Ivankov. Okey. Dan Garp beria suruh cucunya masuk Marine masa kanak-kanak, sedangkan anaknya sendiri Dragon tu revolutionary tak masuk Marine. Adakah Dragon dulu under Cypher Paul dan keluar Marine? Pendapat? So sebenarnya soalannya aku dah jawab sebelum ni, yang aku bagi tahu hubungan antara Garp dengan Dragon, yang mana Garp ni mengetahui tentang Will of the Ancient Kingdom dan semuanya, dan dia bagi tahu dekat anak dia, membuatkan anak dia create di Revolutionary Army. So, korang boleh tengok dekat KS Question yang lepas. Cuma sebab apa dia beria nak suruh anak dia masuk Marine, sedangkan anak dia tu kenapa dia suruh cucu dia masuk Marine, tapi untuk anak dia sendiri tak kisah pula join Revolutionary Army? In my opinion, sebab mungkin Dragon Garp nak mengutamakan keselamatan anak dia, which is Luffy. Sebab tu dia nak anak dia ni berada dalam Marine. So for safekeeping lah, supaya dia selamat lah kan bila berada dekat dalam Marine punya side. Mungkin. So korang boleh komen kat bawah kalau korang tak setuju. Sebenarnya soalan daripada surya.staff. Assalamualaikum, Kimi Skoverto, agak-agak kat mana perang besar berlaku? In my opinion, perang besar berlaku dekat Marijoa. In my opinion, sebagaimana dekat God Valley kita ada perang besar kat sana, begitu juga untuk kali ni kita ada perang besar dekat Marijoa, melibatkan perkataan-perkataan yang aku beritahu sebelum ni menentang dengan world government. Soalan seterusnya daripada Akmal Daniel. Dalam Worst Generation, Zoro seorang je bukan pemakan buah devil. Jadi apa buah devil bagi killer? Okey, apa buah devil bagi killer? Adalah buah smile yang kita dah tahu pun. Dia adalah pemakan buah devil smile yang gagal, menyebabkan dia menjadi periang, menjadi joker. Gelak tak habis-habis, tak boleh nak berhenti. Lepas tu menyebabkan dia menjadi one of the pleasures lah. Dan apa anak buah Shirohige Whitebeard buat sekarang? Adakah dia buat haluan masing-masing atau terus mengadakan kumpulan tersebut dengan Marco sebagai ketua? In my opinion, kan, kita boleh tahu yang Marco sekarang, Marco sebelum ni dia tengah menjaga Spink punya island. So mungkin anak-anak buah Whitebeard yang lain setelah payback war against Blackbeard, diorang mungkin bertebaran dekat pulau diorang yang mana sebelum ni menjadi wilayah Whitebeard, dan diorang akan pertahankan pulau kat situlah, pada pandangan aku lah. So korang boleh komen juga kat bawah. Soalan seterusnya daripada Syawal. Apa pendapat Kimi tentang teori The Inherited Will? Sebelum ni aku dah bagi tahu tentang teori Will of D. Cuma Inherited Will, in my opinion, Inherited Will ni adalah will yang mana orang sebelum ni ada cita-cita ataupun tekad ataupun impian orang
ataupun impian yang dimiliki oleh seseorang sebelum ni, yang mana memberi inspirasi kepada generasi seterusnya, menyebabkan dia juga menggalas will tersebut. Contohnya macam Mother Camel. Mother Camel yang digalas will dia oleh Big Mom, yang mana kita boleh tengok yang Mother Camel ni dia nak jadikan satu pulau tu sebagai tempat untuk semua race semua kaum berada. Jadi walaupun sebenarnya Mother Camel tu fraud je, sebenarnya dia nak human traffic kan. Dia nak jalankan bisnes dia. Dia nak supply budak-budak ni, race ni untuk berada dekat dalam certain lah kan, tempat kan. Dan begitu juga Big Mom. Jadi dia inherited will of Mother Camel untuk teruskanlah impian tersebut. Jadi kita boleh tengok dekat Whole Cake Island tu, boleh dikatakan yang dekat Whole Cake Island tu semua race ada kat sana. Macam mana Big Mom bagi tu sebelum ni, dia cakap bangsa king je yang tak ada dekat situ, dan ada beberapa bangsa lagi lah kan, menjadikan Big Mom ni sebagai orang yang inherit the will of Mother Camel. Begitu juga pada teori aku sebelum-sebelum ni, aku mengatakan yang Blackbeard ataupun Marshall Dietrich inherit the will of Zebek, yang mana kita boleh inherit the will of Zebek, yang mana kita boleh tengok yang sebelum ni Zebek dia punya will adalah untuk conquer everything kan, nak conquer semua. Dia jadikan Beehive tu sebagai syurga untuk lanun-lanun. Semua boleh berada dekat dalam satu pulau, dan dia nak conquer everything. Red, betul, North Blue, East Blue, semualah dia nak conquer semua, berada di bawah genggaman dia. Begitu juga dengan Blackbeard, dia inherit the will of Zebek, sampaikan in my theory aku bagi tahu kapal dia pun dia letak nama Sword of Zebek ataupun Blade of Zebek, menunjukkan betapa berianya Blackbeard ni, dia nak teruskan impian daripada Zebek tersebut. Soalan seterusnya datang daripada One Topic, dragon makan devil fruit ke? So in my opinion, dragon ni dia pemakan buah devil, dan buah devil yang dimakan oleh dragon ni adalah buah devil naga, yang bukan macam Kaido, tapi dia macam naga yang ada dekat Panghazard tu kan, yang ada badan, yang ada kaki, yang ada tangan kan, yang sayap belah macam tu. Cuma korang boleh tengok video aku yang sebelum ni, yang aku terangkan teori tentang dragon. Kat situ aku ada terangkan secara terperinci. Okay? Soalan seterusnya datang daripada Insert 21 Water. Apa dah? Bang, saya fans abang sejak dari abang mula-mula start buat konten. Wah, terima kasih. Dan saya nak bertanya, apa tujuan sebenar Straw Hat Pirate menuju ke Panghazard? Adakah Straw Hat Pirate secara kebetulan berjumpa dengan Heart Pirate? So yes, the answer it is. Dia orang kebetulan jumpa Heart Pirate kat situ. Sebab bagaimana kita tahu, daripada Fishman Arc, dia orang telah travel underwater kan, dan bila sampai ke permukaan laut kan, dia orang encounter dengan apa tu, masa dekat dalam laut tu dia orang jumpa dengan apa, whales kan, jumpa dengan ikan paus banyak kat situ, yang mana Brook salah anggap, dia ingat yang whales tu adalah labun semua. Itu dia main lagu Bing Sake apa semua. Dan kemudian bila sampai dekat satu pulau, ada satu volcano yang memang menarik perhatian Luffy lah. Luffy ni kan bakal kapten kita. Bila dia tengok volcano kat situ, dia rasa macam tertarik gila, dia nak pergi apa semua. Tu Nami cakap, kau gila ke apa nak pergi kat situ kan, kau tak tengok ke kata ada gunung berapi, dekat depan kita ada api, dekat dalam lautan ni ada banyak gila tulang-tulang ikan. Habis tu Brook cakap, kau cakap pasal aku ke kan. Dan lepas tu tiba-tiba diorang menerima panggilan yang diorang dan panggilan tu bagi tahu sebelum masa panggilan tu masuk kan, Robin dah beritahu jangan angkat, mungkin ada orang wire tape, diorang akan tahu kita dekat mana. Tapi Luffy angkat juga, dan Luffy jawab. Lepas tu orang yang call tu bagi tahu diorang telah diserang oleh samurai. Alright. So daripada situlah yang diorang masuk ke Panghazard. Soalan seterusnya, M. Ghazali Ghaffar. Assalamualaikum bro, nak tanya dari mana asalnya devil fruit? So Ghazali, insyaAllah lepas ni aku akan buat teori tentang asal usul devil fruit dan juga top 10 pengguna devil fruit yang terkuat. So korang boleh stay tune, okay? Soalan seterusnya, Kurogami 66. Bang, Kong yang WB tu akan ambil tindakan tak terhadap Wano War sebab dia kan bekas Marine? Maybe in my opinion, sebab Kong kan dia Commander in Chief kan, dia monitor semua pergerakan. Kalau lepas semua Marine tak lepas untuk lawan dekat Wano War, kalaulah Marine join ke Wano lah kan, mungkin dia akan turun padang lakut. Sebab bila lagi dia datang. Dan satu lagi admiral yang kita tahu yang sampai sekarang masih lagi misteri, which is Ryokugyu. Mungkin dia juga akan deploy ke Wano untuk bertarung kat sana mungkin. Alright. So
That's gonna be my theory actually, tapi tak apalah, aku dedahkan kat sini kan. Nanti kita akan sembang lebih panjang dekat dalam video teori tersebut. Okay. Seterusnya datang daripada MFRD Hamzah. Salam Bang Kimi. Waalaikumsalam. Adakah Zoro memiliki Conqueror Haki? In my opinion, of course Zoro memiliki Haki Conqueror. Sebab apa? Kita tengok masa dekat Fishman Island yang mana Luffy mengeluarkan dia punya Conqueror Haki. Lepas tu Zoro bagi tahu, wah baguslah, Captain dah ada Conqueror Haki. Sebab kalau Captain pun tak ada Conqueror Haki, dia boleh turun bawah lah, biar aku yang naik. Mungkin masa tu Zoro dah ada Conqueror Haki kan. Dan kita boleh tengok masa dekat Wano Arc pun kan, bila Zoro tawan Enma, semasa Enma meresap semua Haki yang ada dekat dalam tubuh Zoro, bermula daripada tangan kan, Zoro dia mungkin menggunakan Conqueror Haki menyebabkan Enma pulangkan semula Haki Busoshoku milik Zoro. So that is my theory lah. Soalan seterusnya datang daripada Ikhwan Adli 20. Bagi Bang Kimi, arc One Piece mana paling boring atau kurang menarik? Bagi saya pertengahan arc Skypiea. Just pendapat saya. Yes, aku pun rasa yang sama juga. Mungkin arc Skypiea ni antara yang bukan boring lah, yang kurang appealing lah berbanding yang lain. Tambah-tambah dekat bahagian pertengahan tu, pasal dia merupakan antara arc yang terpanjang juga. Dan kat situ kita boleh tengok yang Luffy ni tak memiliki apa, pada masa tu kan tak ada banyak power ups yang boleh ditunjukkan masa kat situ. So yalah, pada pandangan aku pun dekat arc Skypiea jugalah merupakan arc yang kurang menarik lah bagi aku. Soalan seterusnya daripada Hilmi Azizi. Assalamualaikum bro. Sekarang kita tahu Rob Lucci dengan Kaku dah join CP0. Rasa-rasa apa peranan utama CP0 ni dalam current storyline? Okay, apa peranan utama CP0 dalam current storyline? Of course, diorang masih lagi mengekalkan diorang punya motif penubuhan grup tersebut adalah untuk specialize in assassination, dan juga mereka merupakan bodyguard utama Tenryou Obito. Dan bagaimana kita boleh tengok kat dalam Level Arc lah kan. Lepas tu mereka juga aktif dalam penyiasatan dunia underworld. Sebagaimana aku beritahu tadi, Aokiji kan, mungkin diorang ni juga antara orang yang menyiasat pasal underworld ni. Dan mana perginya ahli-ahli CP9 yang lain? So ahli CP9 yang lain sebenarnya, kalau korang anime watcher only, korang tak tahulah ke mana perginya geng-geng CP9 yang lain. Tapi kalau pembaca manga, korang akan tahulah ke mana perginya ahli CP9 yang lain. Yang mana cerita dia diceritakan dalam chapter 491 sampai 528 punya chapter. Dia ada cover page diorang ceritakan tentang perjalanan kisah hidup diorang setelah tertumpasnya diorang di tangan Mugiwara Pirates. Dan selepas Spandam tertekan Buster Call tu, diorang terselamat menggunakan keupayaan Bluno, which is doa nomi. Boleh kan? Doa nomi, which is do devil fruit, yang membolehkan diorang escape lah dan menggunakan pintu Bluno tu untuk keluar daripada situ. Dan yang mana diorang telah pergi berjalan kaki menuju ke satu tempat ni. Dan lepas tu InsyaAllah harapan ni aku akan ceritalah pasal CP9 ni punya cover story. Kalau korang berminat untuk dengar lah kan. Ya, aku boleh cerita sikit sekarang ni. Kan Rob Lucci kalah. Lepas tu Rob Lucci dia kena dapatkan rawatan. Lepas untuk membiayai kos rawatan Rob Lucci tu, si CP9 punya ahli, diorang ada yang buat pertunjukan animal show, ada yang buat small gig untuk dapatkan duit. Macam si Khalifa tu, dia punya keupayaan buah devil tu, dia telah mencuci dekat kawasan-kawasan kampung tu lah, menyebabkan orang dapat duit dan dapat membiayai kos rawatan Lucci. Dan sampailah Lucci sembuh sihat, diorang main bowling apa semua, tiba-tiba Candy Pirate datang, diorang tumpaskan Candy Pirate. Diorang telah ambil kapal Candy Pirates tu, diorang telah balik semula ke kampung halaman diorang. Dan dekat situ diorang ada tengok CP9 yang baru telah ditrain, menunjukkan yang CP9 dah tak ada. Sekarang ni dah tak ada CP9, sekarang digantikan dengan CP9 yang baru, budak-budak lagi, bocah-bocah lagi, baru dilatih, ditrainkan. Dan dekat situ diorang pun kena serang dengan Captain Very Good, dan diorang telah tumpaskan Captain Very Good, dan diorang bagi tahu yang diorang akan muncul, akan kembali semula tak lama lagi. Dan sekarang kita dah tengok pun yang Kaku dengan Rob Lucci dah join pun CP0. So InsyaAllah nanti lepas ni aku akan cerita dengan lebih detail tentang perjalanan kisah CP9 ni. Alright.
Soalan seterusnya daripada Muhammad Afizuddin. Asyik cerita pasal One Piece je. Buat satu video pasal Oda bang. Macam mana sejarah hidup dia sampai boleh jadi penulis dengan karya-karya dia yang lain. Wow, very amazing punya request yang aku appreciate so much. Terima kasih Afizuddin. InsyaAllah lepas ni aku akan buat video cover story pasal penulis tu sendiri. Alright guys, stay tune, okay?